Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta astaghfiruka wa a'buduka wa ana ala ahdika wa adika mustaqim. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim alladzi wa ana a'buduka wa ana ala لك بنعمتك علي وأبو بذنبي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah, para ejen-ejen kebenaran, pejuang-pejuang kebenaran. Moga-moga kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, apa khabar semua pada pagi yang penuh barakah ni? Salam duha. Lagi sekali kita bersiaran pada pagi ni insya-Allah dalam siri Fitness Qalbu, membincangkan tentang hal-hal berkenaan tentang kehidupan yang berkaitan tentang bagaimana kita nak membina jiwa kita ini supaya benar-benar fitness. Benar-benar kita tak nak saja badan saja yang kita nak sihat, tapi kita nak iman kita nak sihat. Iman yang sihat, iman yang kuat, ini akan menguatkan seluruh jasad kita sebenarnya. Wa'imah ketika jasad kita diuji dengan berbagai musibah sebagai contoh COVID ini, tapi bila kita bina kekuatan dalaman, insya-Allah apa yang mendatang di luar sana kita mampu hadapi dengan baik insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Testing dulu. Suara okey, visual okey, line okey tidak? Jadi nak maklumkan wawa dulu, takut ada interruption lain. Saya tengok tadi macam ada gangguan sikit, tapi kita doa pada Allah SWT supaya live kita pada pagi ini dipermudahkan insya-Allah. Khair. Alhamdulillah. Bantu sebarkan dulu, bantu sebarkan. Terima kasih kepada yang dah bersiaran dengan saya pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih yang baru mengikuti pengajian kita ataupun kita punya pasan kita tentang kehidupan. Terima kasih, selamat datang kepada yang dah selalu dah istiqomah, teruskan menjadi ejen kebenaran. Angkat lagi, jadi pejuang pula kebenaran. Dia ejen dulu. Ejen ini sebarkan. Jadi ejen ni maknanya kita menyebarkan. Kemudian kita upgrade jadi pejuang pula. For the fighter, fight. Pejuang kebenaran. Yang ini pertahankan pula. Apa yang kita sebarkan, kita pertahankan. Tapi nak pertahankan kalau tiada kefahaman, tak boleh juga dah. Jadi maknanya, apa yang disebarkan, pastikan faham dan hayati. Barulah ketika mungkin ada pertanyaan ke, mungkin ada pertikaian ke, kita boleh jawab. Itu jadi pertahankan. Itu jadi pejuang pula. Jadi pejuang kebenaran. Pejuang kebenaran, ejen kebenaran tidaklah membawa erti kita je yang benar. Salah. Jangan letak diri kita je yang benar. Ini akan menjadi fitnah apabila kita meletakkan kebenaran pada kita. Salah. Kebenaran itu pada Allah. Suratul Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu daripada Allah. Selagi mana kita duduk dengan Allah, with Allah, kita hidup dengan Allah, kita ikut segala surahan Allah, tinggalkan larangannya, ikut Quran dan Sunnah,
Kita ikut ijma' ulama, insya-Allah lagi tu kita akan berada di pihak yang benar. InsyaAllah, baik sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Mungkin ada yang sedang berserapan, mungkin ada yang sedang berjalan ke tempat yang diizinkan lah. Sekarang PKPB kan. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Apa pun situasi anda, di mana pun anda berada, moga-moga Allah rahmati anda semua, sekeluarga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Khair, pertama sekali perbetulkan niat. Pagi ni kita lain sekali duduk dalam live majlis ilmu, kita perbetulkan niat kita, apa pun situasi, apa pun keadaan kita nak letakkan diri kita ni untuk menuntut ilmu. Walaupun secara formal atau secara santai atau secara bagaimana keadaan sekalipun lah, kita niatkan nak menuntut ilmu, supaya itu menjadi tugas utama lah. Tuntutan kita, talabal ilmu faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajipan bagi setiap orang muslim. Mukallaf, yang ni ada akal yang sempurna, maka perbetulkannya. Baik, yang kedua, mari kita sama-sama yang menonton pada pagi ini, kita baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Moga-moga dengan niat yang benar, kemudian kita mulakan dengan Al-Fatihah. Apa saja perbincangan kita pada pagi ini dirahmati oleh Allah SWT. Khair. Sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, tajuk kita peluang jangan dibuang. Itu dia, peluang jangan dibuang. Peluang jangan dibuang, kelak nanti kita terumbang. Kita akan menjadi orang yang tiada nilainya. Apa yang dimasukkan peluang itu, Ustaz? Baik. Sambil tu sebarkan lagi. Biar pagi ini ramai yang faham tentang peluang. Peluang. Okey. Peluang jangan dibuang. Yang pertamanya, apabila disebut tentang peluang itu, diberikan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita peluang untuk hidup. Itu yang pertama, peluang untuk hidup. Bila kata Allah menghidupkan kita, peluang yang pertama diberikan kehidupan. Jangan dibuang kehidupan ini. Ada orang dia buang kehidupan. Buang kehidupan macam mana pula, Ustaz? Buang kehidupan ni. Macam mana orang kata buang kehidupan ni? Orang kata, orang Jawa kata apa? We grab the opportunity. Soalannya, the opportunity, what is opportunity? Apa yang peluang tu? Pertamanya, faham. Peluang yang paling besar ada diberi peluang untuk hidup. Allah. Peluang untuk hidup ini, tak ada satu pun, tak ada siapa pun, tak ada keadaan lain pun yang boleh bagi kita peluang kehidupan. Melainkan Allah Azza wa Jalla. Lepas solat, kita zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit. Yang menghidupkan, yang mematikan. Peluang kehidupan jangan dibuang. Itu yang pertama sekali. Ustaz, macam mana peluang hidup ini Ustaz dibuang? Pertama sekali, peluang kehidupan itu, kehidupan dikaitkan dengan masa. Masa. Sebab masa tu nyawa. Hidup ini berkaitan tentang masa. You buang masa, mana you buang kehidupan. Ini kata, peluang kehidupan itu diberikan dengan masa yang Allah peruntukkan setiap seorang 24 jam sama semua orang. Tetapi yang membezakannya adalah bagaimana kita mengisi masa kita mengikut kefahaman yang telah Allah berikan. Macam ni pagi ni. Ada masa kita dah set dah. Setiap hari Sabtu pukul 9.30 ataupun perubahan yang diberitahu,
kita nak masa kita diisi dengan majlis ilmu. Peluang jangan dibuang sibuk dengan benda-benda yang tidak berfaedah, yang lara. Masa kehidupan sama dengan masa sama dengan nyawa. You buang masa, you buang kehidupan. Peluang kehidupan Allah bagi sekali ni di dunia. Sekali je. Lepas ni mati. Lepas ni hidup balik. Dan tak ada mati dah. Maka di situlah tiadanya kembali lagi. Menyesali kehidupan kita yang dulu dah tak ada ertinya. Sebab tu tadi ada sahabat jemaah kita ni, pejuang kebenaran, Cikgu Aida, minta Ustaz tolong doakan Ustaz, saya dan rakan-rakan untuk diangkat pada musibah Covid ni. Cikgu Aida masih lagi menjalani swab yang kedua, minta negatif, macam itulah. Kenapa kita terasa terancam dengan Covid? Why? Kenapa Covid ni menjadi ancaman kepada kita? Kerana dia melibatkan kematian. Ini yang diwawarkan dan ini yang kita tengok. Covid je mati. Mati je Covid. Betul tidak? Tapi belumlah on the spot mati. Allah bagi peluang lah itu. Kena, suruh beringat. Yang tak kena, ingat-ingat. Yang kena, beringat. Sebab ada tempoh lagi. Yang tak kena, beringat-ingat. Beringat-ingat apa? Jangan buang masa lagi. Walaupunlah macam-macam spekulasi yang kita boleh buat, pandemik lah, atau pandemik, macam-macam lah. Kita pun tak tahu yang mana satu, mana betul, mana fakta ke auta. Tapi orang beriman dia melihat semua yang berlaku ini daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang berlaku ini biiznillah, biqadarillah. Bila kata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melihat setiap yang datang membawa kepada satu ingatan untuk kita mula nak menghargai peluang kehidupan ini. Sekiranya diberi contoh azam orang yang mungkin yang menghadapi Covid ini, yang kena Covid, mungkin terlepas daripada dia lah Covid, dengar dia, Allah mati aku. Betul tidak? Itu jadi takut tu. Sekiranya bebas daripada Covid, katalah negatif, lega. Adakah kita bebas daripada kematian? Mati tetap mati. Cuma cara mati saja berbeza-beza bagi setiap orang. Adakah kalau kita sihat, kita bebas daripada kematian? No. Kita didatangi oleh kematian. Malaikat Azrail dalam riwayat mengatakan 70 kali sehari. 70 kali. Sekiranya kita sihat, yang menontonnya mungkin ada yang ada kena atau tak kena, wallahu alam. Katalah kita kena Covid, inna lillahi wa inna raji'un. Kemudian Allah sihatkan kita, negatif Covid. Adakah kita bebas daripada kematian? Tak, kematian tetap ada. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kalau ditanya apa yang pasti dalam hidup ni Ustaz? Mati. Sama ada mati dengan Covid, mati dengan macam-macam kaedah. Ajal datang itu pelbagai cara. Caranya itu ditentukan olehnya. Tetapi isunya mati. Kita tak nak mati mengejut. Kurang-kurang yang Covid bersedia untuk mati. Orang yang kena kanser, kena Covid, tahu dia sakit dan dia sedar diri dia. Sekarang ni orang yang sihat banyak tak sedar. Orang sakit ni insya-Allah dia sedar. Tapi dia mula tak sedar balik bila dia sihat. Kan? Time sakit tu Allah. Time sakit lah senang sebut Allah. Allah. Nah, tapi time sihat ada sebut Allah. Ada nak pergi jogging, Allah. Nah, pergi gym, Allah. Makan sedap, Allah. Ada? Tak, sedap ni. Sedap ni. Cuba kalau sakit. Nampak? Cuba kalau sakit. Allah Akbar. Kalau sakit, Allah. Sembuhkanlah ya Allah. Allah. Kalau sakit, semua benda kita dah kata tak apalah. Pasangan bukan kita punya, tak apalah.
Kalau sakit semua benda kita boleh berlapang dada melepaskan. Tapi kalau sihat, semua benda dia nak. Kalau sihat, terlajak sihat. Kalla innal insana la yatagha. Kalla innal insana la yatagha ara'ahu istaghna. Manusia ni, dia ada sifat yang berlebih-lebih. Dia melampau. Kalla innal insana la yatagha. Melampau. Sebab apa? Sebab dia rasa dia. Contoh muda. Ada seorang tu cerita bab perceraian. Perceraian ni, dia kalau cerai muda, steady, tak apa. Sebab saya muda lagi, sihat, tantang lagi, bergetah lagi katanya. Saya tak takut. Tapi ada juga yang berusia punya tak faham bahasa ke. Itulah. Jadi maknanya sekarang ni kena faham. Kena faham kita ni bila kata peluang 5 sebelum 5, kalau kita rujuk kepada hadis Nabi SAW, hidup sebelum mati. Peluang kehidupan jangan dibuang. Hidup ini diberi sekali. Hidup sekali waktu ni je. Lepas ni hidup balik tak mati dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab itu, kalau kita lihat, kenapa kita diuji sakit? Sebab kita nak bagi peluang bahawa sakit ni memang rapat dengan mati sebenarnya. Sakit dia memang orang akan ingat mati. Sakit dia mati. Apatah lagi sakit yang memang betul-betul kena dengan kematian. Lagilah. Jadi kalau dah kena sakit, dia beringat. Yang tak ingat ni orang sihat. Yang kita nak mengingatkan ni orang sihat. Allahu Akbar. Orang sihat, orang berata, orang berduit, orang ada rupa. Nak menanggalkan ni, Allah bagi peluang rupa cantik. Ustaz, dia dah tutup rupa dah. Rupa dah tutup. Tapi adakah peluang lain dia masih lalai juga? Kedudukan, pangkat, nampak? Jadi sekarang ni, peluang jangan dibuang. Jadi peluang kehidupan, kita letakkan peluang hidup untuk mati. Allah bagi hidup ni untuk mati. Allah bagi hidup untuk mati. Once datangnya peluang kehidupan, hidup berumah tangga, jangan sia-siakan peluang kehidupan berumah tangga. Allah bagi kehidupan berkerjaya, jangan sia-siakan kehidupan berkerjaya. Allah bagi kehidupan sebagai apa? Peniaga. Jangan sia-siakan. Orang yang sakit tak ingat Allah itu yang lebih teruk. Dah Allah uji kesakitan, tak muhasabah. Allah dah uji dia kesusahan, dia tak muhasabah. Di saat dia macam ni, sidang jemaah memulakan Allah SWT. Kenapa waktu sihat kita boleh lupa? Kerana waktu sakit kita leka. Waktu sakit, kita nak sihat. Kita tak nak Allah. Betul tak? Waktu kita susah, kita nak senang. Kita tak nak Allah. Betul tidak? Berapa ramai yang susah, minta Allah. Ke minta senang? Berapa ramai yang sakit, minta Allah. Ke minta sihat saja? Berapa ramai hari ini, kalau bergaduh rumah tangga, dia minta suami. Dia tak minta Allah. Kalau minta Allah, dia tak fikir lari. Allah bagi kita susah. Allah bagi peluang. Susah ni, baik. Sekarang kita describe peluang ni. Peluang yang paling penting yang kita kena faham di sini adalah peluang untuk mengingatkan kepada Allah. Allah bagi peluang untuk kita ingat kepada Allah. Ingat. Sebab ada orang dia tak ada peluang untuk ingat Allah. Dia tak ada ruang. Dia tak ada ruang pun Allah bagi dia untuk ingat. Jangan main-main. Jadi sebenarnya, bila Allah bagi peluang, setiap orang itu ada peluang untuk dia balik kepada Allah. Setiap orang. Soalnya, adakah dia melihat, dia sedar yang ada itu ada peluang bagi dia untuk dia balik kepada Allah. Ini kena ingat. Kita kena lihat bagaimana kefahaman dan penterjemahan itu. Contoh, kita kena tukar semua perkara. Sekarang ni kita kena begini. Apa yang datang, kita kena jadikan dia peluang. Peluang apa? Peluang untuk kita kembali kepada Allah.
Kita nak contoh, Allah bagi kita ujian. Moga-moga Allah angkat ujian itulah. Yang mungkin kena COVID apa semua. Allah bagi. Tapi kita kena faham begini dulu. Sidang jemaah yang mulia Allah SWT. Ini peluang aku untuk aku kembali kepada Allah. Ini peluang aku untuk kita kembali kepada Allah. Kena cakap begitu. Ini Allah bagi sakit, ini peluang aku untuk kembali kepada Allah. Ya Allah, ini peluang untuk aku kembali kepadamu melalui kesakitan ini. Tu cara dia. Jangan buang peluang sakit itu. Sebab sakit itu peluang. Sihat itu peluang. Selagi hidup itu peluang lah. Hidup dalam sakit itu peluang. Hidup dalam sihat itu peluang. Hidup dalam senang itu peluang. Hidup dalam susah itu peluang. Semua peluang, Ustaz. Apa peluangnya? Peluang untuk kenal Allah. Peluang untuk kembali kepada Allah. Ubah cara kita melihat. Semua peluang. Dan rebut peluang untuk kita kembali kepada Allah. Semua itu jalan menuju kepada Allah. Kata guru saya, Farid. Kalau setiap ilmu dan perjalanan hidup engkau tak boleh sampai kepada Allah, ilmu itu, perjalanan itu adalah perjalanan yang batil. Simple. Sebab itu kita jangan ukur seseorang itu dengan keadaan dia. Yang penting kita melihat bagaimana dia. Jangan ukur keadaan dia, tetapi kita lihat bagaimana dia menggunakan keadaan itu untuk balik kepada Allah. Mungkin kita tengok dia ini seorang yang jahat di sudut luaran dia. Tengok, jahat tu. Tapi rupanya kejahatan itu adalah sebagai peluang untuk dia bertaubat. Mungkin kita tak dilalukan dengan kejahatan sebegitu rupa. Dan kita mungkin dengan cara lain lah. Tapi setiap orang ada jalannya yang tersendiri yang Allah aturkan untuk seseorang itu kembali kepada Allah. Poin dia adalah kembali kepada Allah. Return back. Come back. Ni bagus juga ni. Hashtag come back to Allah. Come back to Allah. Kembalilah. Baik. Jadi sekarang ni, perjalanan kita itu, kita ambil tak peluang apa. Kita tahu peluangnya duit. Peluangnya duit. Peluangnya duit. Duit je peluang. Asam niaga je peluang. Kita ni dah habis-habis, dah didoktrin habis-habisan oleh kapitalis. Akal kita ni dah jadi separuh waras. Bukan, kita tidak persiapkan diri kita untuk Allah. Orang yang bijak, kata Nabi, Al-Qayyis mandana nafsi. Al-Qayyis mandana nafsah. Wa amila ba'dal maut. Orang yang bijak itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya dengan amalan selepas mati, untuk mati. Jadi sebenarnya jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena jadi orang yang bijak, orang yang cerdik. Kita kena ambil peluang ni. Kita kena rebut peluang ni. Kita nak grab the opportunity. This is the time yang Allah datangkan kepada aku. Sekiranya Allah datangkan senang pun, ini peluang untuk aku ingat kepada Allah. Kita kena come back to Allah. Apa pun, balik kepada Allah. Kembali kepada Allah. Apa saja keadaan, kembali kepada Allah. Ustaz, saya banyak dosa, Ustaz. Kembali kepada Allah. Itu peluang untuk anda bertaubat. Jangan satu sifat ni jangan ada. Buang peluang apabila dia masih bersifat dengan abah wastakbar, sombong. Allah dah bagi peluang ada suami, rebut peluang itu. Jangan banyak songeh. Allah dah bagi peluang jadi anak, jangan mengungut berkira. Allah dah peluang bagi kita susah, sabar. Peluang yang Allah nak bagi itu ada sabar. Kita ambil peluang itu. Ini peluang untuk aku sabar ni. Ini susah ni. Susah ni. Apa aku nak kena buat dan susah ni? Sabar. Itu peluang. Ada peluang untuk sabar. Kan? Allahu Akbar. Ini kita kena ubah pola pemikiran kita. Kita kena ubah sudut pandang kita biar bersandarkan kepada hati. Ini penting bila kita berbincang dari hati ke hati. Ini tidak. Saya dah tak nak, Ustaz. Dah ceraikan bini. Sebab apa? Dah tak nak mendidik. Tapi ada juga isteri yang tak nak dididik. Isteri itu tak nak ambil peluang, itu dia punya pasal. Sampai satu tahap, peluang ini akan habis. Jangan cari pasal. Sebab itu, kalau orang perempuan mana yang mengajuk-mengajuk ni, kalau kena dengan time, okey. Kalau kena sampai satu tahap,
anda takkan dipujuk sampai bila-bila. Jangan main-main. Jangan main-main. Lagi-lagi kalau anda berhadapan dengan orang akhirat. Orang akhirat ni, kita ingat dia ni boleh dimain kata-kata, tidak. Bila sekali peluang dah diberi, kemudian dibuang, peluang dibuang, malah dicabar. Dicabar pula. Tak apa. Nanti aku taat lah. Tak apa. Nanti kita buat lah. Tak apa. Dia banyak tak apa. Dia tak nak rebut peluang, maka lambat laun peluang itu akan meninggalkan dia. Allah Akbar. Allah. Ingat, peluang yang ada dalam kehidupan kita adalah peluang untuk kembali kepada Allah. Jalan yang diberikan itu adalah jalan untuk menuju kepada Allah. Maka setiap yang datang, setiap peluang yang diberikan, jangan dicabar, jangan dibuang. Ada yang buang dan cabar pun ada. Tak apalah, tunggu aku susah nantilah. Dia cabarnya macam tu. Tak apalah katanya. Ada. Orang tanya, Ustaz, kenapa ni saya susah ni? Apa peluangnya ada time susah ni? Peluangnya adalah sabar. Peluang itu diberikan sebab kita kena menilai. Peluang itu adalah untuk kita kembali kepada Allah. Itu sebenarnya. Kita melepaskan peluang demi peluang. Peluang demi peluang. Allah bagi peluang untuk kita taubat. Kita biarkan berlalu je. Kita tidak firm dalam kehidupan. Kita bermain-main dengan kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan akhirat. Nak jadi solehah. Allah bagi peluang orang perempuan. Selagi anda bergelar isteri, anda ada peluang untuk jadi isteri solehah. Itu peluang. Tetapi beberapa ramai isteri melepaskan peluang itu dengan beranggapan bahawa suami tidak soleh. Dengan beranggapan dapat suami baru. Dengan beranggapan bahawa diri dia boleh solehah dengan diri sendiri. Ini persoalan. Once jadi isteri, anda ada peluang jadi isteri solehah. Once anda masih ada mau ayah, seorang terutama lelaki, anda ada peluang menjadi anak yang soleh. Setiap perkara itu sebenarnya Allah nak bagi. Betul lah kata Nabi SAW. Setiap umatku masuk syurga. Kecuali yang tak nak. Beranggapan suami baru kalau jumpa. Ini yang kita terperangkap dengan doktrin kehidupan. Yang kata move on. Move on apa kalau move now tak boleh? Move to off. Nak suruh move forward. Now pun tak selesai, nak move forward apa? Sebab itu sampai tahap tiada lagi perbincangan. Sampai tahap nanti jangan sampai tak ada lagi orang yang mengingatkan kita. Datang ni contoh macam sekarang ni. Kuliah demi kuliah. Bukan sebab mungkin semua yang dalam ni dah tahu. Dah pernah dengar pun. Tetapi inilah peluang untuk anda duduk dalam kuliah ini. Untuk kita diberi peluang untuk mendapat pahala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Ini bukan soal kemampuan untuk mengambil peluang, menggunakan peluang. Tapi kemahuan kita, kita kena mesti letakkan kepada peluang untuk rebut tadi. Peluang untuk merebut. Okey, dalam bab peluang ini, sifat yang kedua. Pertama, jangan buang. Kita bincang dah. Jangan buang peluang. Singkap yang kedua. Ini yang kedua. Syarah peluang panjang. Nanti kita sembang lain lagi. Yang kedua, peluang yang ada.
Bukan sekadar buat saja, tetapi dia ada satu sifat yang dalam Quran mengatakan apa dia? Fastabiqul khairat, kejar, rebut peluang. Baik, sifat peluang ni dia kena rebut. Rebut peluang. Okey. Kita kena rebut peluang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita kena rebut peluang. Peluangnya ada. Sifat yang kedua yang kita faham. Kita dah kena peluang. Ini peluang untuk menuju kepada Allah. Peluang yang ada pada kita ini semuanya peluang. Semua. Peluang untuk apa? Untuk jalan menuju Allah. Sikap yang kedua adalah rebut peluang. Bukan sekadar jangan buang, tapi rebut peluang. Fastabiqul khairat. Makna dia kata begini. Peluang ni, dia berjalan pantas, laju. Sebab peluang yang ada ni adalah untuk menuju Allah. Kalau kita tidak rebut, tak kejar dia, sebab kita dididik untuk kejar peluang dunia. Kita dididik untuk berkejar-kejar untuk dunia. Kita dididik untuk tergesa-gesa untuk dunia. Kita dididik untuk berfikir tentang nanti kalau aku lepaskan peluang ini, habislah aku. Maka peluang yang kita kena rebut bukan peluang di dunia, tapi rebutlah peluang di akhirat sana. Dalam surah Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Kejarlah kamu akan nikmat kurniaan akhirat. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Kejar peluang. Yang ni kejar. Ada waktu kejar. Ada orang berebut. Kejar. Wujudkan satu sense of urgency. Ada satu ketergesa. Bukan gesa. Urgency ni satu keadaan yang terdesak. Terdesak dia maksudnya apa? Mati anytime. Bila ini je peluang yang aku ada, aku kena buat. Jangan bertangguh. Sifat dalam agama ni, dia tidak boleh bertangguh. Nak minta maaf bertangguh, nak buat baik bertangguh, nak senyum. Padahal dia boleh senyum sekarang, tapi dia punya tunggu nak senyum, tunggu. Biar. Kita tengok Abang Leman kita tu. Biar Abang Leman kita tu lah, biar dia pujuk dulu. Padahal dia boleh senyum sekarang tanpa perlu Abang Leman pujuk. Dia nak juga Abang Leman pujuk. Tu dia. Yang. Jah. Ni abang bawa balik ni, Jah. Abang bawa balik gelang gajah ni kata. Gelang gajah. Dia tak main apa? Main pulut dakap apa? Allah. Orang perempuan. Mudah-mudahan yang menonton dalam ni tak ada jenis gila emas. Asyik-asyik nak emas kerja. Janganlah. Sebab tu zakat emas pun ada. Semua ditanya. Balik si Abang Leman ni bawa gelang gajah. Baru dia senyum. Lambat. Senyum tu kerana Allah. Jangan tunggu orang. Buat baik tu. Tergesa kena. Lagi satu gesaan itu. Kejar waktu solat. Kejar. Peluang tu. Ini buat tak tahu je. Mulai hari ni, kita setting hidup kita. Kita kena kejar peluang ini. Kita kena kejar peluang untuk segerakan segala tuntutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum itu lagi kita dah wujudkan gesaan. Tergesa. Suami balik tergesa-gesa tunggu. Melompat depan pintu. Bang. Grab. Papa ambil barang semua. Apa hal kamu ni? Saya kena rebut peluang pahala, bang. Tu. Tak sempat order. Pum, menu. Order. Dia tarik. Roti canai. Ikan cakap dia rasa. Ni. Apa hal kamu ni? Hakikat kehidupan. Fitness kolbu. Baru betul. Sebab kita kena susun kehidupan ini. Kita kena susun. Rebut peluang kebaikan. Anak-anak contoh. Dengan mak ayah. Jangan tunggulah. Tak apalah. Dia dah ada. Kena pula kita ni ada adik-adik. Ada seorang dah ambil berat. Yang lain lepas tangan.
Jangan lepas tangan. Tak nak ambil peluang. Saya harapnya menonton dalam ni. Jangan berpasing-pasing dengan pertama anak lelaki. Biar pun ada isteri berapa pun. Isi 4 ke, tak menjadi alasan untuk anda untuk berebut peluang menjaga mak. Kalau isteri 4 orang, tak boleh jaga mak, hentikanlah. Sembang. Orang kata sembang kari panggil. Isteri 4, oh pandai jaga. Sekali mak merempat. Isteri 4, mak merempat. Apa je dah? Tak boleh. Anak lelaki kena ingat. Rebut peluang. Ambil peluang. Rebut peluang. Jangan lepaskan peluang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini tidak kita suruh tunggu je. Biar je. Jangan. Allahumma salli ala Muhammad. Betul, rebut peluang khidmat. Ingat, jaga solat, jaga aurat, jaga solat, jaga aurat, jaga solawat, jaga taat. Taat ni khidmat. Berebut kena taat. Berebut. Sekarang ni tak ada. Kita banyak, tak apalah. Ya, sebab itu kebaikan ini tidak nampak dengan mata kepala. Kebaikan ini dapat bagi orang yang merebut peluang. Siapa yang rebut peluang, rebut peluang, itu orang yang akan diberikan ruang dalam hatinya untuk melihat kebaikan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Tak kisah. Tu dah sambil dengan kulah siang ikan. Tak apa. Jangan siang impun sudah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang penonton, sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Ya, taat itu nikmat. Taat itu nikmat kerana taat itu tiada syarat. Selagi letak syarat, selagi itu tidak nikmat. Kenapa kita kena ada elemen taat, khidmat dalam kehidupan? Kerana kita nak melepaskan segala attachment, segala kebergantungan kita kepada kebendaan. Sebab taat ni sebenarnya tidak memikir benda dah. Contoh seorang isteri, dia boleh minta, harus. Semua kerja dalam rumah itu, semua dia boleh minta, klaim. Tetapi nilai bagi seorang isteri solehah, itu adalah syurga Allah. Dia tidak klaim keduniaan dia. Dia taat kerana nikmat sudah diperolehi dalam jiwa dia. Jiwa dia tu penuh dengan nikmat. Allahumma salli ala Muhammad. Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena ingat, apabila peluang diberikan, jangan lepaskan peluang. Rebut peluang agar kita hari ini sedar. Kita sedar kedudukan kita di mana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Dan kita selalu beranggapan peluang akan diberi berkali-kali. Betul tidak? Ingat, peluang hanya datang sekali. Peluang hanya datang sekali saja. Okay. Yang ketiga, pertama tadi, jangan lepaskan peluang. Peluang tu apa? Peluang menuju kepada Allah, peluang untuk berbuat baik. Dalam hidup ini, dalam dunia ini, itu je peluangnya ada. Allah bagi. Sebagai ibu dengan anak, bang kita nak rebut peluang Ustaz. Sebagai ibu dengan anak. Sebagai ibu dengan anak, rebut peluang untuk mendidik lah. Itu je lah. Ibu dengan anak, didiklah anak.
Jangan mungut. Jangan mungut. Faham? Bising. Nak kena masak lagi. Kamu ni kan, itu peluang lah tu. Mendidik anak, membesarkan anak, menjaga anak tu kan, itu semua kerja-kerja yang membina seorang insan yang satu masa dia menjadi orang yang hebat. Anak kena rebut peluang. Jadi anak-anak main handphone. Kenapa anak-anak main handphone? Sebab mak-mak tak nak ambil peluang dengan anak. Cuba letak tepi handphone. Saya anak 5 orang. Yang kecil-kecil lah. Kita cerita anak yang kecil tu. 5 orang. Sebab kita tak nak ambil peluang. Sebab kita ni bajet sibuk. Kita ni bajet. Kita yang sibuk ni pun, kita ada peluang nak cakap dengan mereka. Kita ni selalu ambil mudah. Tak nak cakap, kita tak nak duduk, kita tak nak bagi masa, kita tak nak didik mereka untuk belajar untuk sains keadaan sekeliling itu. Ambil kertas, ambil pen, ambil kerja-kerja yang melibatkan fikiran teknikal. Nampak? Itu peluang. Gunakan peluang itu dengan baik. Ambil masa dengan anak-anak, duduklah. Jangan bagi handphone dengan anak-anak. Ni kan bagi handphone. Sebab kita hati kita tak ke situ. Kita fikiran kita dekat kat handphone juga kita. Kat grup WhatsApp kita lah, kat apa-apa. Dan nak pula ada masalah dengan lelaki kan. Aduh, pening nak didik anak ni. Orang perempuan jangan perasan sibuk. Anda ni jaga diri anda, jaga keluarga. Yang sibuk mengurus rumah tangga. Urus rumah tangga pun ikut jadual lah. Nampak? Ikut jadual. Bukannya 24 jam basuh kain. Basuh kain bagi. Masak. Bukan 24 jam masak. Masak waktu tengah hari. Allah Akbar. Sibuk. Janganlah. Ustaz, tak boleh main handphone. Tak ada TV. Jangan takut. Rumah saya pun ada TV. Handphone pun ada. Tapi kita kena bagi peluang lah. Kita kena duduk lah dengan anak-anak tu. Terutama mak, ibu ni, dia kena duduk dengan anak-anak. Bapak balik, buat report. Pengetua balik. Buat laporan. Abi. Tadi kan dia buat laporan lah. Kalau tak anak laporan, mak ni lapor. Apa cerita tadi? Abi, ni tadi ni. Ni Sakinah ni. Gini. Usna ni. Kita panggil. Mari sini. Macam tu. Jangan. Kita yang bagi ni. Kita yang bagi peluang dekat anak-anak itu. Kita yang hulur benda tu. Bila dia kena handphone? Bila anak-anak ni kenal handphone? Setelah mak pak yang perkenalkan handphone. Jadi kalau nak bagi kenal, tolong jagalah. Tapi kalau dah pegang, nak macam mana? Mak dengan anak ni kena ada bonding lah. Binalah bonding itu. Ustaz, kalau ada janda berkata kita tu satu peluang. Ya, kalau itu peluang untuk mendidik, Tuan silakan. Ingat, peluang ni, semua yang datang membawa kepada kebaikan. Kalau janda tu datang membawa kebaikan, kalau Tuan rasa boleh mendidik si janda itu, silakan. Tapi kalau janda yang datang mengada-ngada perangai, dan kita pun sekali duduk tumbang ambing dengan si janda itu, itu bukan peluang namanya. Itu nak dibuang tu. Peluang ni setiap yang datang. Kalau boleh menambah amal, menambah dekat dengan Allah, itu peluang lah. Tak kisahlah janda ke, anak dara ke. Tak kisah. Ni peluang ni. Peluang apa? Ni peluang aku nak ada isteri ni. Setakat itu bukan peluang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenalkan Allah dulu. Betul tu Puan Roha. Saya dengan anak-anak saya didik kenalkan Allah dulu. Kenalkan dia dengan nikmat Allah. Handphone Allah buat. Anak saya yang nombor 4, si Khalis tu, lelaki. Dia siap cakap, dia nak beli kereta tu, dia minta. Mereka ni, dia dididik dengan terima kasih Allah. Nak apa minta Allah. Once dia dapat tu, dia tanya, Abi, ni kereta ni Allah buat ke? Dia cakap, ni kereta ni Allah buat tak?
Ah. Aduh, janda. Tak, saya jawab soalan, dia tanya janda. Nah, saya jawab dulu. Ha. Didik. Allah, dia relate semua dengan Allah. Jadi setiap nikmatnya dia dapat, dia akan ingat Allah. Handphone dia ingat Allah, tak masalah. Nah, saya bagi handphone juga. Tapi bila kita kata stop, stop lah. Ha? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ha. Baik. Yang ketiga tadi apa tadi? Peluang tu kan. Peluang datang hanya sekali, kan? Sekali. Cuma kita hari ni nampak berkali-kali. Nampak berkali-kali ni sebab Allah bagi hidup lagi dan lagi dan lagi. Dan lagi dan lagi dan lagi. Itu saya. Tapi sebenarnya peluang sekali Allah bagi. Allah ni Rahman Rahimi. Allah datangkan peluang itu, Allah repeat. Tapi itu peluang baru bagi kita. Bukan peluang yang sama berkali-kali, tidak. Peluang ni sekali. When you fail ni, fail semua. Sebab tu jangan. Sebagai contoh Iblis. Iblis, Allah bagi peluang sekali je. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah bagi peluang sekali je, suruh sujud. Dia tak mau sujud. Tak mau saja dibuang. Jangan main-main. Jangan ingat peluang datang. Kenapa kena cepat? Kenapa kena rebut? Sebab peluang datang sekali. Sekali ni je umur 34. Sekali ni je umur 40. Sekali ni je umur 50. Ada repeat lagi ke? Tak ada. Dia panggil, kalau dalam perbahasan masa tu, dia panggil hak waktu. Hak waktu. Hak dalam waktu. Kata Al-Imam At-Ta'ilah Askani rahimahullah ta'ala, dia panggil apa? Hak waktu, hak dalam waktu. Hak dalam waktu itu datang berkali-kali. Contoh waktu solat. Datang lagi, datang lagi, datang lagi. Tapi peluang untuk melaksanakan solat sekali je Allah bagi. Waktu dia datang berkali-kali. Peluang tu sekali je Allah bagi. Iaitu waktu lapang dia. Kalau dia tak buat, kena dia. Waktu muda dia, kalau dia tak ingat, kau siap. Sebab muda datang sekali. Dia tak ada muda dua kali. Kalau muda dua kali, muda mengada-ngada dia panggil. Apa maksud muda dua kali? Dah tua-tua pun nak rasa muda. Tu panggil muda mengada-ngada. Muda tergedik-gedik, muda mengada-ngada. Kalau muda, yang waktu muda, kalau dia tergedik-gedik waktu muda, itu muda yang cari pasal. Muda dua kali panggil. Muda tak ingat, tan tua je mengada-ngada ya amat. Muda sekali je Allah bagi. Habis Ustaz, kalau terlepas, waktu tua taubat. Sebab tu Allah ajar umur 40 tahun, wantas umur 40 tahun, istighfar syukur. Istighfar syukur. Surah Al-Ahqaf ayat 16. Muda sampai ke tua. Itulah. Itu yang tak kerti bahasa tu. Muda sampai ke tua. Itu nama tak kerti bahasa. Dia nak mengajuk macam orang muda juga. Dia nak layan macam orang muda juga. Dia nak macam orang muda juga. Allah. Kang kata sensitif tak sebut tua ni. Tapi itulah hakikat. Nampak? Hakikat. Patutnya kita kena sedar. Hasibu qabla anta tuhasabu. Kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sama lah. Itu kata mengada-ngada. Yang tua maka jiwa muda tu mengada-ngada lah tu. Allah tak bagi peluang yang dah sampai umur 50, 40. Ada hadis. Maaf ada umur 50. Allah tak bagi peluang kat orang macam ni. Orang yang umur dah lepas umur 40 ni. Yang muda pun sama lah. Kalau muda ni tak buat persiapan untuk next. Sekali je. Once you muda. Saya cakap dekat anak-anak murid saya. Saya cakap. Antum semua. Antum kalau muda ni. Antum tak ambil peluang sekali ni. Antum tengok nanti antum tua nanti antum sengsara. Antum lepaskanlah peluang. Jadi ibu-ibu semua.
mak ayah, kalau boleh cakap, Kak Nana cakap. Lepas Datuk tanggungjawab mak bapak cakap. Kamu, sebab apa mak ayah marah waktu muda ni? Supaya waktu tua, kamu tak jadi mengada-ngada. Kamu tak menyusahkan orang lain. Kamu tak menyusahkan masyarakat. Kamu tak menyusahkan Nabi SAW. Sebab waktu muda ni lah sekali datang. Saya cakap kat diorang semua. Antum kalau antum semua tak prepare waktu muda, siap nanti waktu tua antum. Allah sesah cukup-cukupnya. Sebab tu hati-hati. Ustaz, orang lelaki susah nak terima. Bukan orang lelaki, sama je. Lelaki perempuan pun sama. Yang itu orang lelaki sebab kita cakap kat suami kita. Suami-suami, kalau ditegur oleh si isteri, memang dia tak sedar. Sebabnya menegurnya, saya nak bagi tahu, ada orang cakap, isterilah yang menegur. Isterilah yang menegur suami. Salah. Salah, Ustaz. Sebab yang bawah tak boleh tegur atas. Susah. Protokol dia. Habis tak siapa yang tegur? Maknya. Habis mak tak ada, pakcik dia. Sebab tu isteri yang bijak, yang cerdik, dia rapatkan anak dengan mak dia. Suami dengan mak dia. Biar mak tegur. Mak pula. Anak tu dah janggut panjang pun. Jangan takut nak tegur anak-anak. Kau tak berubah perangai anak-anak tu. Sebab yang boleh tegur anak-anak lelaki ni adalah mak dia. Isteri tak usah jadi sembang kata, saya lah yang mengubah suami saya. Tak payah. Jadi bergaduh lagi ada. Tak usahlah. Anda doakan saja. Tak ada je. Lagi dia jadi geram lagi ada. Isteri saya mengubah. Tak ada. Mak tu, doa mak tu. Mak yang tak henti-henti mengubah. Doa, ya Allah, bagi anakku berubah, ya Allah. Mak tu doa. Sebab tu sementara ada mak tu pergi. Doa kan, ini tak habis-habis isteri nak muliakan. Ada satu statement tu apa? Suami yang baik adalah memuliakan isterinya. Salah. Nabi suruh berbaik dengan ahli keluarga, dengan isteri. Berbaik. Bukan muliakan. Muliakan ni muliakan mak. Muliakan mak lah. Ini talbis akhir zaman ni. Semua nak membesarkan isteri. Mak gimana mak? Kita nampak mak ni budak-budak. Betul tak? Kita nampak cerita pasal mak ni, kita nampak macam budak-budak. Yang akan muliakan mak ada anak-anak kecil, remaja yang tak kahwin. Yang dah kahwin gimana yang dah kahwin? Yang dah kahwin gimana? Sebab tu sekarang ni, memuliakan mak ayah itu adalah peranan anak. Allah Akbar. Anak yang kena ambil peranan. Yang mak tegur anak lelaki. Jangan takut. Tak Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ditegur oleh maknya. Imamul Kabir tu, Syekhul Khabir, ditegur oleh mak dia ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala nak balik. Sebab mak kata selagi tak habis kan jangan balik. Tak jumpa kat akhirat. Jumpa kat syurga. Lepas tu nak balik. Yelah nak jumpa mak kan. Nak bagi tahu balik jumpa mak. Guru-guru anak murid Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ni ramai. Bagilah macam-macam nak bawa balik dekat mak dia. Mak Imam Syafi'i, anak murid pada Imam Syafi'i bagi tahu. Imam Syafi'i dalam perjalanan ni barang-barang sampai dulu. Mak dia kata apa? Aku tak nak barang-barang ni. Pulang balik. Bayangkan. Mak ni bawa balik. Aku tak nak barang-barang ni. Balik. Imam apa? Sultan Muhammad Al-Fatih. Mak dia. Mak tegur. Jadi anak-anak lelaki ni jangan sombong keras dah. Mak tu. Tu cara dia. Jadi tu cara dia, peluang. Yang dah tak ada peluang tu, tak dapat dia nak tolong. Sebab tu peluang sekali. Peluang sekali tu je. Sebab tu maknanya ada isteri, ada suami ni, anda jangan pegang seorang. Anda jangan ambil suami tu. Anda masuk dalam hidup suami. Anda masuk dalam keluarga. Bukan anda ambil dia. Anda masuk yang sebab aku terima. Jadi anda sebagai isteri, anda kena mainkan peranan untuk tolak suami ke depan. Bang, abang, mak, abang. Kalau sekira dulu dia tak rapat dengan mak, anda lah menjadi penghubung untuk rapat. Faham?
mak isteri, suami, mak mertua, isteri dengan mak mertua kena kamcing macam mak sendiri. Kena kamcing. Malah dibenarkan untuk cerita pun keburukan dia. Tak ada masalah. Ceritalah dekat mak. Aib ni, mak kena tahu. Tapi jangan memburukkan anak dia depan mak. Jangan. Bincang dengan mak. Mak, sebenarnya Jah nak cakap sikit mak. Faham kamu? Dia anak yang bonding yang rapat. Dia boleh cakap. Leman tu baik mak. Cuma mak, Jah nak cakap sikit mak. Apa dia? Mak doakan Leman tu mak. Dia macam ni. Minta lah elok. Jangan mak tahu anak mak tu. Si Leman tu. Apa mak tahu? Saya yang duduk dengan dia. Dia mula condemn anak depan-depan. Marahlah mak tu. Mak tu yang melahirkan dia. Cakaplah elok. Bagi tahu mak. Mak ada lagi. Mak doakan mak Leman tu mak. Dah macam lemon dia panggil. Perangai mak kadang-kadang dia marah. Tapi tak apalah mak. Jejah okey lagi mak. Mak doakan dia. Sama-sama mak Jah pun doakan. Tapi Jejah tak larat. Doa mak juga nak kena naik ni. Mak doakan. Sungguh-sungguh lah. Ikhlas lah. Ikhlas hati tu. Kalau betul nak suami berubah. Ikhlaskan hati ni. Ni. Ya, dia kena team up lah dengan mak mertua dengan isteri tu. Kena team up lah. Dah tahu dia spesies on. Dah tahu spesies yang ada keturunan on kan. Dah mana kena sampuk dah. Allah Akbar. Itu ni tak diam dia. Yang tak boleh cerita dekat mak kita. Orang perempuan. Yang tak boleh cerita dekat mak sendiri. Pergi cerita hal suami kita. Tu tak boleh. Itu jangan. Itu bukan aib suami. Kalau cerita kat mak suami, aib bendanya dah anak dia. Itu anak dia. Dan dia tahu pun perangai anak dia macam mana. Leman ni. Mak tahulah perangai dia tak apa. Tak apa, satu masa dia mak sekeh kepala dia sekali. Mak dia tiung sekali kan. Baru dia berubah. Piat telinga ke. Ada isteri yang kawal suami supaya dia tak balik ke rumah maknya. Karamlah kapal macam tu. Tak ke manalah rumah tangga macam tu. Jadi, yang tak boleh, isteri cerita kepada mak dia. Mengadu dengan mak sendiri. Itu jangan. Itu bukan aib suami. Sebab dia consider walaupun mak mertua, bagi seorang suami, mak juga. Tak batal wuduk. Tapi consider tak tahu perangai. Mak sendiri tak apa. Mak sendiri tahu perangai. Dah tahu lain cerita. Allahumma. Ni biasa cerita kat mak sendiri kan. Itu tak boleh. Mak sendiri jangan. Kalau mak mertua okey. Jadi mak mertua pula kena belapang dada pula. Terimalah apa nak cakap pasal anak tu, terima. Terima belapang dada. Jangan nak cakap apa-apa pasal anak. Tak boleh lah macam tu. Belapang dada lah. Kalau nak cerita pasal ni terbuka. Kita kena terbuka. Mak tiri suami sama lah. Bukan mak sendiri kan. Cuma kalau mak tiri suami, kalau mak tiri tu yang ada, yang rapat dengan dia, so kena anggap sebagai mak jugalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia tak boleh tuduh-tuduh ni, tak boleh. Tuduh-tuduh ni fitnah, tak boleh. Jangan. Al-fitnah asyadu minaqat. Fitnah tu lebih dahsyat daripada bunuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau mak suruh kita doakan dia daripada anak lain, macam mana ya Ustaz? Risau yang nak. Kalau mak suruh kita doakan dia daripada, macam mana tak faham? Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Ustaz, ada mertua yang tak berlapang dada. Lapanglah dada dia. Puan Suraya Bahrain. Mertua yang tak lapang dada, lapangkan dada.
Binalah, ya Allah. Adalah caranya. Janganlah kita main strap, main masuk macam tu. Kalau mak sendiri tanya pada suami, tutuplah bagus mak macam ni. Dah, alhamdulillah semua okey. Jangan ni lah nak cerita mak. Lama dah saya pendam dah ni. Cik pasal. Jangan. Tak boleh berdosa. Saya Futina tak boleh. Dia kan cerita. Puan saya Futina, mak sendiri bukan mak mertua. Mak mertua ni mak sendiri. Dia faham gini. Ni satu perangai. Saya dah praktis, saya tahulah. Ramai orang nak menjauhkan keluarga sendiri, mak bapak jangan masuk campur. Habis masa kahwin, mak bapak tak masuk campur. Masa nak kahwin, mak bapak tak masuk campur ke? Ini mentaliti kapitalis sebenarnya. Yang tak boleh masuk campur tu adalah urusan pengurusan rumah tangga. Pengurusan rumah tangga tak boleh masuk campur. Tapi kalau nak melibatkan mendidik, dia kena masuk campur. Kena faham. Ni pendam konon-konon tak nak bagi tahu. Masa kahwin, bagi tahu mak. Dia kena libatkan orang tua. Kalau tak, kenapalah Nabi SAW, Fatimah Zahra berjumpa dengan Nabi. Nabi Fatimah Zahra berjumpa dengan Nabi, mengadu pasal Sina Ali bin Abi Talib karamallahu nak kahwin. Kata jangan secampur. Ini hal kamu selesaikan. Kalau tidak, takkanlah Fatimah Zahra mengadu dengan Nabi penat. Takkan penat pun nak ngadu dengan Nabi. Sebab ni Nabi kan. Tak apalah pak mertua tapi Nabi. Mana ada libat orang tua. Kalau tidak, tak ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan Aisyah. Macam mana? Jangan ada pahaman yang cuba nak buang mak bapak. Konon-konon anak pandai nak urus sendiri. Anak tak pandai. Terutama suami. Jadi ini konsep konon-konon isteri pandai nak jaga suami. No. Salah. Sekarang ni ambil berkat. Masa kahwin mak bapak terlibat. So dalam ada apa masalah, nak selesai masalah, balik jumpa mak bapak. Balik jumpa. Kalau masalah tu masalah suami, so rujuklah dengan mak. Sama dengan suami pun. Kalau masalah isteri dia, jangan rujuk dengan mak mertua. Rujuk dengan mak juga. Mak akan bagi nasihat. Mak akan bagi nasihat. Tapi mak saya ni tak tahu benda. Jangan cakap tak tahu benda. Barokah turun dekat mak. Barokah turun dekat mak. Ni kena faham. Tapi sekarang ni keadaan cacah merbah. Ni saya cerita keadaan yang betul. Memanglah ada mak mertua yang tak betul. Mak mertua yang tak betul sebab gaduh dengan pak mertua. Ni konflik kehidupan lah. Tapi saya cerita, sesiapa yang ada peluang untuk berbuat baik dengan mak dia. Suami ada peluang untuk balik dengan mak dia. Isteri ada peluang untuk balik dengan mak mertua. Ambil peluang ni. Yang mana tak ada peluang, tak dapat dia nak nolong. Itu je lah saya cakap. Sebab tu konflik. Dengan mak mertua problem, dengan pak mertua problem, dalam keluarga problem, konflik. Orang tanya saya, Ustaz, macam mana Ustaz keluarga okey? Yang pertama, mak lah. Pertama, mak, lepas tu rumah Allah, mak. Saya kahwin yang pertama pun dengan mak. Yang kedua pun dengan mak. Yang ketiga pun dengan mak. Konflik, mak tahu. Mak saya tu, ni, dalam poket tahu. Sekitar. Tak jadi isu pun. Tak jadi isu pun. Mak pun ada isu mak juga. Kita pun tahu. Tapi sebab kita percaya pada barakah. Saya percaya pada barakah. Alhamdulillah. Nampak? Mak sendiri tu. Sendiri. Orang lelaki lah dulu. Orang lelaki. Betul kan? Orang perempuan kalau dah kahwin, dia dah pergi pada lelaki dah. Dia tak balik pada mak dia dah. Ini tak. Sekarang ni orang perempuan, kahwin dia patah balik. Dia ada connection dengan orang luar lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ni saya cerita peluang. Kalau ada peluang libatkan mak, libatkan. Cuma sekarang ni punah sihat ramai. Jangan libatkan. Jangan libatkan mak ayah. Jangan libatkan benda je. Saya jangan libatkan. Mak saya dan mak mertua dah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Buat baiklah untuk mak ayah ya, insya-Allah. Puan Mak Faiz. Yang saya cerita ni bagi yang ada dan masih ada peluang.
Rebutlah peluang ni sementara tiada. Sementara ada sebelum ditiadakan. Percaya dengan barakah. Kalau yang dah tak ada tadi macam Mak Faiz, buat kebaikan, niat untuk mak ayah. Kalau mak tak ada nak buat baik, Allah mak ayah aku. Barakah mak ayah. Ingat mak ni, doa untuk mak barakah turun. Nah? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Senang je. Orang perempuan, kalau nak kahwin, nak tahu suami, yang mana nak kahwin lagi tu paling cepat. Ni kahwin, Ustaz kenapa kahwin dengan suami, orang kata suami orang, memanglah takkan kahwin dengan suami beruang kan. Yang dah ada isteri, paling cepat. Nak tahu perangai suami ni, pergi tanya mak dia, tanya isteri tama dia. Bocor soalan. Habis. Tak boleh simpan-simpan dah. Kemudian pertimbangkan, nak kahwin ke tak nak? Ni dah kahwin senyap. Mak ke tepi, isteri pertama ke tepi, kahwin dekat guluk. Kahwin dekat tempat. Lepas tu meletup. Pom. Lepas tu baru termenung. Aku ni dah terkena dah ni. Dah terkena. Dia gila jumpa mak dia dulu. Jumpa Kak Long dia. Kak Long. Dia ada Kak Long kawasan. Masalahnya Ustaz, Kak Long kawasan tak bagi masuk kawasan. Nah, tak dapat dia nak nolong lah. Kalau Kak Long kawasan tak bagi masuk kawasan, tak dapat dia nak nolong. Tapi kalau sebelum masuk kawasan Kak Long tu, jumpa Mak Long tu, mak dia. Jumpa mak, sap. Kalau betul ikhlas nak kahwin, sap. Tapi memang saya cakap, cara yang paling cepat nak kenal, siapa bakal pasangan kita. Nah, itu maksud dia. Ustaz, macam mana kita mengadu tentang suami pada ibu mertua, lepas tu dia cerita pula pada adik-beradik suami yang lain. Baik, Puan Nora stay, tugas Puan Nora dah selesai. Tugas mak mertua buka cerita tu tugas mak. Yang penting kita dah sampaikan. Sebab tu kita sampaikan dengan jujur. Sebab tu saya cakap, minta maaf cakap, ada mak mertua yang menggunakan peluang ini untuk mengeksploitasikan benda ni jadi lebih buruk. Tapi itu hal mak mertua dengan adik-beradik yang lain. Tapi tugas kita sebagai menantu, kita cerita kat siapa lagi, kat mak. Dia jumpa mak, tak apa, ikhlaskan hati. Ikhlaskan hati. Tak ada masalah sebenarnya. Tinggal lagi dia nak burukkan itu, tu tugas dia. Tugas kita nak buat baik. Kita nak cari penyelesaian. Bila datang nak cari penyelesaian, Allah bantu insya-Allah. Kita nak rapatkan dengan barakah tadi. Allah. Okey, baik. Jadi sedang jemaah muliakan Allah Ta'ala. Jadi kesimpulan pada pagi yang berbarakah ni, kita jumpa malam ni insya-Allah. Yang menonton, kita sambung kelas kita pada malam ni. Yang pertama, peluang jangan dibuang. Peluang kehidupan sekali saja. Dalam kehidupan macam-macam laluan untuk menuju pada Allah diberikan. Jangan lepaskan peluang. Yang kedua, peluang kena direbut. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah. Kena rebut. Kena kejar dia, jangan tengok saja. Yang ketiga, kita kena faham peluang itu hanya datang sekali saja. Okey. Sekali saja, jadi yang sekali ni jagalah yang sebaik-baiknya, jangan sampai berlalu pergi. Sebab peluang ni sebab semua peluang, semua yang ada peluang untuk menuju kepada Allah. Allah bagi sekali, macam iblis. Allah bagi sekali je. Sekali dia tak nak taat, jangan harapkan ada peluang kali kedua. Cuma kita ni dipanggil circle tu berkali-kali sebab Allah ni Maha Pemurah sebenarnya, Maha Penyayang. Tapi hakikatnya peluang datang sekali. Contoh, peluang untuk budak sekali, untuk jadi isteri sekali. Sampai tahap dah tak jadi isteri, dah tak boleh buat apa dah. Kena jadi isteri balik. Itu pun belum tentu boleh. Sebab ni semua ni datang pada Allah. Kalau Allah bagi peluang, gunakan sebaik-baiknya. Jangan lepaskan peluang yang ada. InsyaAllah, saya kira cukup setakat tu dulu. Terima kasih banyak. Rebut peluang. Jadi rebut peluang untuk malam ini, untuk hadir dalam kelas kita Lisanul Haq. Sebar-sebarkan, rebut peluang menjadi ejen kebenaran, rebut peluang menjadi pejuang kebenaran. InsyaAllah, saya kira cukup setakat itu dulu. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Mohon ampun, mohon maaf di atas segala keterlanjuran kata, kekurangan dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Al. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allah.